Quran biasa dia. Quran ni lah. Yang ni nak ambil. Bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang besar. Yang sebelah sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyul azim. Tuan-tuan muslimin muslimat, mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita suratul Anfal, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh ambil Quran ataupun buka handphone. Suratul Anfal, surah yang ke-8 dalam Al-Quran, ya. Mari sama-sama kita tadabbur, ya, melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita tengok ayat yang ke-27, ya. Tuan-tuan yang dekat Quran ambil Quran, sebab perbincangan para ulama tentang mana afdal, tengok mushaf ke tengok handphone, tuan-tuan. Mana satu, tuan-tuan? Tuan-tuan boleh agak kan? Ya, tengok mushaf lagi besar pahala, tuan-tuan. Ya, tengok handphone boleh, tapi pegang handphone tak dapat pahala. Pegang Quran boleh pahala. Tuan-tuan dapat satu pahala lebih pegang Quran. Ya, ustaz kena sebut sebab nanti tuan-tuan ingat sama tak? Hukum dia tak sama. Pegang Quran, ya, dapat pahala, pegang handphone tak dapat. Kerana, ya, handphone tu alat saja. Quran tak, ni memang mushaf, tuan-tuan. Sebab itu handphone tuan-tuan boleh bawa masuk dalam tandas. Boleh bawa masuk, boleh, tuan-tuan, ya, ataupun tuan-tuan letak kat luar. Nak letak kat luar memang keluar balik tak jumpa dah, tuan-tuan. Ya, jadi oleh kerana Quran tu berbentuk maya saja, maka pegang handphone dia tak dapat pahala. Hukum dia harus saja. Tapi pegang Quran boleh pahala. Belik dia, ya. Dan orang yang menghafal Quran, golongan hufaz, kalau dia nak murajaah ulang kaji, ya, macam imam kita, ya, Imam Rafi kita, afdal tengok Quran. Sebab melihat Al-Quran tu boleh pahala dah. Melihat Quran boleh pahala, belum baca lagi. Ya, kalau baca boleh pahala lagi lah. Ya, tengok makna lagi besar lah. Ayat 27, ya, tuan-tuan, Quran bercetak muka surat 180, ya, 180. Suratul Anfal. Suratul Anfal dia surah Madaniyah. Ya, macam mana kita nak beza surah? Senang je, tuan-tuan. Ustaz bagi beberapa tips, ya. Sebab bila kita tengok Quran, Quran ada 114 surah. Daripada 114 surah, ya, 86 surah Mekah. 86. Ya, 28 Madinah. Ya, senang je, tuan-tuan. Ya, 86 Mekah, 28 Madinah. Kalau tuan-tuan lupa, takut tertukar, ya, tuan-tuan tengok surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat penuh dia 286. Al-Baqarah tu 286. 286. Yang mula-mula tu 28 tu itu jumlah surah Madinah. Ya. Manakala 86, nombor 2 dan nombor 3 tu itu adalah surah Madinah, surah Mekah. Itu jelas cara dia. Sebab apa surah Mekah lebih banyak daripada Madinah? Kerana Nabi berdakwah di Mekah 13 tahun. 13. Sedangkan di Madinah hanya 10 tahun. Mana panjang? 13 ke 10? 13 lah. Jadi oleh kerana 13 tahun di Mekah, menasabahlah surah Mekah lebih banyak daripada surah Madinah. Ya. Kemudian macam mana kita nak tahu surah tu Mekah atau Madinah? Senang je. Tuan-tuan tengok ayat dia. Kalau bunyi dia ya ayyuhallazina amanu, itu Madinah. Wahai orang-orang beriman, Madinah. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, itu Mekah. Ada tak cara lain? Ada. Kalau bunyi dia ya bani Adam, wahai anak Adam, Mekah tu. Ya, ya bani Israel, Madinah. Senang je, tuan-tuan. Dia tak susah sangat. Sebab kita tiap-tiap hari baca Quran. Jadi tuan-tuan kalau tengok aja, tuan-tuan dah tahu dah. Macam surah ni, suratul Anfal. Makna suratul Anfal, cerita tentang rampasan perang. Rampasan perang ni mesti daripada perang. Dekat Mekah Nabi perang? Tak pernah. Nabi tak pernah perang kat Mekah. Semua perang Madinah.
Jadi dah tahu dah. Cerita surah perang, cerita tentang rampasan perang, confirm surah Madinah, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok pula, ya ayyuhallazina amanu, ni ayat 27 ni. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, confirm Madinah. Kalau ya ayyuhan nas, wahai manusia, itu Mekah. Ya bani Adam, tu Mekah. Kalau Madinah, ya bani Israel. Bani Israel Madinah. Mekah tak ada bani Israel. Mekah tak ada Yahudi. Ya, Madinah yang ada Yahudi. Itu cara dia. Ayat Mekah biasanya pendek-pendek. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, pendek. Ayat Madinah panjang-panjang, tuan-tuan. Itu pun salah satu cara, ya, untuk melihat macam mana yang Mekah, mana Madinah. Cerita Mekah, cerita tauhid, cerita akidah, cerita hari kiamat, cerita apa kita panggil azab neraka, tu semua, syurga neraka tu semua cerita Mekah. Kalau cerita pasal solat, puasa, zakat, haji, perang, jihad, semua Madinah. Senang je, tuan-tuan. Ya, tu cara dia. Berapa dah tip Ustaz bagi? Ya. Ni kalau dekat universiti satu semester mengajar. Kat sini 4 minit je, tuan-tuan. 4 minit dapat dah satu semester. Sebab tu mengaji masjid kadang-kadang lebih bernilai daripada sekolah universiti, tuan-tuan. Universiti satu semester. Ya, masjid 4 minit dapat dah, tuan-tuan. Ustaz ulang balik. Ya. Berapa jumlah surah di Madinah? Berapa? 28. Berapa surah di Mekah? 86. Macam mana nak tahu jumlah surah tadi kan? Jumlah ayat dalam surah Al-Baqarah berapa? 2. Tadi kata 28, ya. 286. 28 yang pertama tu Madinah. 86 tu Mekah. Pasal apa ayat Mekah, surah Mekah lebih banyak? Kerana di Mekah 13 tahun. Di Madinah berapa tahun? 10. Ya. Kemudian ayat-ayat di Mekah pendek-pendek. Itu yang boleh banyak surah tu. Tapi ayat Madinah panjang-panjang. Macam mana nak beza ayat Mekah Madinah? Ayat Mekah, wahai anak Adam, wahai manusia. Itu semua tu Mekah. Wahai orang-orang beriman, wahai Bani Israel, Madinah. Sebab orang Yahudi tak duduk Mekah. Orang Yahudi semua duduk di Madinah, ya. Itu sejak zaman Nabi Musa alaihissalam lagi. Kemudian kalau cerita tentang munafik, munafik Mekah ke Madinah? Munafik ada tak Mekah? Tak ada. Munafik semua Madinah, ya. Bani Israel semua Madinah, ya. Yahudi, ya, Madinah. Tu cerita Madinah. So macam itulah cara dia, tuan-tuan, ya. Kemudian kalau ada perkataan kalla saufa ta'lamun, summa kalla, ada kalla je Mekah. Dah berapa banyak dah, tuan-tuan, ya. Itulah cerita dia. Tapi tuan-tuan kena salin lah, catatlah dekat handphone ke apa. Kan tuan-tuan kan pakai smartphone kan. Kalau smartphone tak boleh ambil nota, tak smart lah, tuan-tuan. Dalam Quran, dalam handphone tak ada Quran, nak ambil nota tak boleh, ya. Bukan smart namanya tu. Tuan-tuan nak kena beli handphone yang lain kalau macam tu, ya. Okey, kita tengok ayat pertama. Ya ayyuhallazina amanu. Ba'da auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya wahai ayyuhallazina amanu. Wahai allazina, orang-orang yang amanu, telah beriman. Ya. Jadi dah tahu dah. Ada cerita ayat beriman kan? Beriman ni Mekah ke Madinah? Mekah ke Madinah? Wahai orang beriman, Mekah ke Madinah? Orang beriman Madinah lah. Yang Mekah tadi wahai, tuan-tuan dah lupa balik dah. Yang Madinah tadi wahai orang beriman, yang Mekah wahai manusia. Sebab di Mekah belum ramai orang beriman lagi. Jadi wahai manusia, wahai anak Adam. Pasal sama ada dia kafir ataupun dia Muslim, semua anak Adam. Ya, wahai manusia, kan umum. Manusia tu boleh makna beriman, boleh makna tidak. Tapi kalau orang beriman tu cerita Madinah, ya. Bezakan, tuan-tuan. Apa Allah kata? Allah kata la takhunullah, jangan kamu khianati Allah, war rasul, jangan khianati Rasul, wa takhunu amanatikum, dan janganlah kamu khianati amanah yang Allah bagi pada kamu. Ya. Jadi yang pertama, jangan khianat pada Allah dan jangan khianat pada Rasul, ya. Sebab ada cerita masa Nabi dan para sahabat, 10,000 para sahabat, 10,000 tentera daripada Madinah nak pergi Mekah, nak bebaskan Mekah daripada jahiliah. Masa tu Mekah masih lagi Abu Sufyan. Abu Sufyan belum masuk Islam lagi. Muawiyah tak masuk Islam lagi, ya. Jadi mereka ni tak masuk Islam.
Jadi oleh kerana mereka tak masuk Islam, mereka masih sembah berhala. Di tempat tawaf tu tuan-tuan, tempat tawaf, kalau tempat sa'i kita panggil mas'a, tempat tawaf kita panggil mataf. Dekat tempat tawaf ni, sama ada dekat tempat tawaf ataupun dalam Kaabah, ada 360 berhala. Berhala banyak tuan-tuan. Ya. Jadi tuan-tuan nak kena ingat, sebelum Nabi datang buka Mekah, Nabi pernah buat umrah. Nabi pernah buat umrah sekali. Ya, setahun sebelum Nabi buka Mekah. Nabi buka Mekah tahun yang ke-8 Hijrah. 8 tahun selepas Hijrah. Nabi buat umrah kali pertama tahun 7, mana setahun sebelum tu. Masa Nabi tawaf tu berlambak apa ni berhala tuan-tuan. Jadi kalau orang tanya kita, ya, boleh tak kalau katalah hujan lebat, kita nak semayang hujan lebat, ya, nak semayang apa ni, apa kita panggil, ya, kita pula naik motor, kita kata pakai baju hujan apa semualah, ya, tapi nak semayang macam mana, ya, nak semayang, nak carilah tempat berlindung, tak ada. Tiba-tiba ada satu gereja tuan-tuan, gereja, dalam gereja tu ada patung Nabi Isa, ada patung mak dia Maryam, ya, dia kata, pihak gereja kata tak apa, boleh masuk, ya, dia bagi kita semayang dalam gereja. Boleh tak hukum semayang dalam gereja? Hukumnya sah. Pasal ketika Nabi tawaf, selepas tawaf ada semayang tak tuan-tuan? Lepas tawaf ada semayang tak? Apa nama semayang tu? Lepas tawaf semayang, dan lepas tawaf mesti semayang sunat tawaf tuan-tuan. Macam lepas wuduk, semayang sunat apa? Lepas wuduk semayang sunat wuduk lah, kan? Lepas tawaf semayang sunat tawaf, ya. Tapi bukan semualah semayang ada macam tu, kan? Macam lepas wuduk memang ada lah, ya. Macam tuan-tuan tadi, kan, tuan-tuan datang pukul berapa kata? Tuan-tuan datang tadi katalah pukul 6.30 kata, ya. Hari ni tuan-tuan datang awal, balik awal, ya, 6.30 dah sampai di masjid. Bila kita sampai pukul 6.30, waktu tu waktu yang dilarang solat. Waktu dilarang, tak boleh solat sunat. Saja-saja nak solat sunat mutlak tak boleh, ya. Pukul 6.30, nak tunggu maghrib pukul 7, ya. Semayang apa yang boleh buat? Kalau tuan-tuan dah ada wuduk, tuan-tuan masuk masjid, solat tahiyatul masjid, kan? Solat tahiyatul masjid boleh tak buat lepas asar? Boleh tak tuan-tuan? Lepas asar boleh buat? Boleh ke tak boleh? Boleh, kerana solat tahiyatul masjid dia panggil solat zatul asbab, dia panggil. Solat zatul asbab ni makna solat yang bersebab, ya. Dan kalau tuan-tuan belum ambil wuduk atau dah ambil wuduk tapi terkentut, tuan-tuan ambil wuduk, ya. Bila tuan-tuan ambil wuduk, tuan-tuan pun masuk masjid. Okey, soalan dia, soalan, dengar baik-baik soalan, ya. Orang Arab kata fahmus soal nisful jawab. Faham soalan adalah sebahagian daripada jawapan. Pasal apa pelajar Melayu biasa gagal menjawab soalan dengan baik? Sebab tak dengar soalan betul-betul, tak baca soalan betul-betul. Itu masalah dia. Dengar soalan, ya. Seorang lelaki keluar daripada rumah dia, datang ke masjid Kota Damansara, ya. Beliau telah berwuduk tetapi wuduknya batal, katalah, ya, wuduk batal. Jadi oleh kerana wuduk batal, dia nak ambil wuduk, pergi ambil wuduk, ya. Lepas ambil wuduk dia masuk masjid, ya. Adakah dia solat sunat wuduk ataupun solat tahiyatul masjid? 2 saat dari sekarang, sila jawab. A, solat solat apa ni, sunat wuduk. B, solat tahiyatul masjid. C, solat wuduk dulu lepas tu tahiyatul masjid. D, bukan satu pun yang di atas. Mana satu? Mana itu jawapan dia? Ya, tahiyatul masjid. Okey, ada pendapat kata tahiyatul masjid. Ulama pertama berpendapat, ya, tahiyatul masjid. B, siapa yang kata solat sunat wuduk pula? Tuan-tuan tak berani nak jawab. Yang tuan-tuan buat petang tadi tu apa? Mesti tuan-tuan buat, kan? Maknanya kita buat tanpa ilmu, tuan-tuan, ya. Ibadah yang dibuat tanpa ilmu, bimbang takut Allah tak terima, tuan-tuan. Sebab ibadah dibina di atas ilmu. Sebab tu tuan-tuan nak pergi umrah kena ada ilmu, tuan-tuan nak pergi haji lagi kena ada ilmu, ya. Kita nak semayang kena ada ilmu. Tanpa ilmu tersebut, bimbang takut, ya, amal kita, kaifiat yang kita buat tu tak betul. Jadi okey, Ustaz tanya sekali lagi. A, solat sunat wuduk. B, tahiyatul masjid. Yang mana satu? A ke B? Ya, tunjuk. A satu, ya. Satu ke dua? Dua. Ada kata dua, ada kata dua. Lagi yang kata satu? Dua juga. Oh, kebanyakan tuan-tuan, ya, tahiyatul masjid. Okey tuan-tuan. Okey, kita bagi faham. Ustaz dah pernah cerita tapi tuan-tuan lupa mungkin, ya. Jadi
selepas tuan-tuan ambil wuduk, tuan-tuan solat sunat wuduk saja. Ya. Sebab takrif ataupun definisi solat tahiyatul masjid ialah solat yang kita buat sebaik saja masuk masjid. Walaupun tuan-tuan niat solat sunat wuduk, niat wuduk kan, sebab dah ambil wuduk, masuk masjid solat sunat wuduk lah. Tetapi ya, tuan-tuan, itulah solat pertama yang tuan-tuan buat selepas masuk masjid, maka dikira ya, solat sunat wuduk dapat pahala, tahiyatul masjid pun dapat. Kerana apa dia definisi tahiyatul masjid? Ya, ialah solat yang kita buat sebaik saja masuk masjid. Oleh kerana tuan-tuan masuk masjid tu, tuan-tuan punya wuduk batal. Kalau tuan-tuan punya wuduk tak batal, masuk masjid terus tahiyatul masjid. Masalah dia wuduk batal kan? Jadi ambil wuduk. Bila ambil wuduk kan, baru ambil wuduk, masuk masjid, solat sunat wuduk. Tetapi dapat tak tahiyatul masjid? Dapat. Perlu tak selepas solat wuduk nak buat tahiyatul masjid? Tak perlu. Kerana solat tahiyatul masjid sudah tercantum di dalam solat sunat wuduk. Faham tak tuan-tuan? Kan senang tu. Ya. Macam itulah cerita dia. Macam apa kita panggil, ya. Kalau tuan-tuan datang pada waktu bila? Bergantunglah. Kalau kita masuk masjid hari Jumaat, tuan-tuan masuk masjid hari Jumaat, mestilah datang sebelum azan. Kan? Mesti datang sebelum azan lah. Ya. Jadi azan pukul 1. Tuan-tuan datang 12.45 ataupun 12.30. Datang awal lah kan, sebab nak ambil, nak scan, nak apa semua sebagainya, 12.30 paling kurang. Bila tuan-tuan masuk masjid, nak solat duha ke, tahiyatul masjid ke, atau apa? Waktu duha, tahiyatul masjid ke duha? Tapi duha dah buat kat rumah dah tadi, 4 rakaat dah buat kat rumah. Yang mana satu tuan-tuan? A, solat duha lagi, sebab duha boleh buat sampai 8. Jadi tuan-tuan baru 4. Nak buat duha ke ataupun tahiyatul masjid? 1 ke 2? Ya, jawapannya 1 tuan-tuan. Tuan-tuan masuk masjid niat duha. Kerana waktu duha masih ada, waktu duha 12.30 masih boleh duha. Ya, tetapi dapat juga tahiyatul masjid. Kerana takrif tahiyatul masjid, ya. Apa kita panggil, sesiapa yang masuk dalam masjid, man dakhala, ya. Iza dakhala ahadukum al-masjid. Ustaz baca hadis dia. Iza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlisa hatta yusalli raka'atain. Ya. Iza, apabila, dakhala, masuk, ahadukum, seseorang kamu. Ustaz terjemah satu-satu. Iza dakhala ahadukum al-masjid, bila seseorang itu mula-mula masuk masjid, fala yajlis, maka jangan dia duduk, hatta, sehinggalah, yusalli raka'atain, sehingga dia solat 2 rakaat. Solat 2 rakaat tu solat apa? Tahiyatul masjid. Tapi niat dia boleh niat duha, boleh niat wuduk, ya. Kalau tuan-tuan datang pukul 5 pagi, ya, belum masuk subuh, ya, subuh 5.50, tuan-tuan datang 5.30 kata, tuan-tuan niat tahajud, dapat tak tahiyatul masjid? Dapat tuan-tuan, jangan bimbang. Kerana tahiyatul masjid dia bergabung dengan solat yang kita buat tu. Tapi niat dia niat solat yang kita buat tu. Kalau kita wuduk, niat solat wuduk. Campur tak? Tak payah. Pahalanya dicampur, tetapi niatnya satu saja. Itulah cerita dia tuan-tuan. Boleh faham tak tuan-tuan? Boleh ya? Ada soalan? Ada soalan? Mana tuan-tuan diam tu tuan-tuan dapat ya. Nanti ustaz masuk kereta, tuan-tuan jangan tanya lagi ya. Sebab kan ustaz masuk kereta, tuan-tuan tahan kereta ustaz. Ustaz tadi saya nak tanya tapi saya malu. Malu-malu tak ada tuan-tuan. Ya, kena berani tanya. Ada soalan? Macam mana? Tak payah buat dua-dua. Kerana para sahabat tidak buat dua-dua. Buat satu tapi dapat dua-dua. Kita pergi contoh puasa. Puasa senang tuan-tuan. Ya. Besok hari Khamis. Besok hari Khamis kan? Ni malam Khamis ni. Besok hari Khamis. Kita nak puasa sunat Khamis. Tetapi orang perempuan katalah. Orang perempuan dia ada tinggal Ramadan. Jadi dia nak qada. Jadi oleh kerana dia nak qada hukum dia wajib. Soal puasa Khamis hukumnya sunat. Melainkan tuan-tuan tuan-tuan nazar lah. Kalau nazar lain. Ya, tuan-tuan nazar. Saya bernazar kalau KL City menang dalam 3-0 saya baik 3-0 ya. Saya akan puasa sunat hari Khamis. Tiba-tiba 2-0
Nak puasa ke tak puasa? Puasa juga tuan-tuan. Kerana puasa bukan kerana bola tu, puasa kerana hari Khamis. Ya, bola tu terserahlah tuan-tuan. Tuan-tuan peminat ke tak peminat tak apa. Ya, jadi dia kata alhamdulillah ustaz, saya kalau 3-0 saya puasa, kalau 2-0 saya tak puasa. Seolah-olah macam kita main-main dengan Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan. Imam Malik kata nazar yang begitu hukumnya adalah makruh tuan-tuan. Ya, makruh tuan-tuan. Ya, yang viral tu, yang budak yang kata kalau menang kemudian dia nak buat apa daripada KL sampai ke Johor tu, tuan-tuan pun dah tahu kan. Ya, tu macam mana tuan-tuan. Jangan main-main tuan-tuan. Ya, dengan nazar jangan main-main. Okey, selesai ya. Okey. Jadi perempuan tadi dia nak qada Ramadan. Adakah dia niat Ramadan dan sunat kami? Tak payah. Niat Ramadan saja. Ya, selesai. Selesailah tuan-tuan. Dapat tak pahala apa ni sunat kami? Dapat. Kerana hari itu adalah hari Khamis. Ya, okey. Katalah besok kami, ya, besok memang kami. Katalah besok 13, katalah bukan 13. Katalah besok 13 hari bulan, ya, apa ni Rabiul Akhir. Letak je lah ya, 13 Rabiul Akhir besok. Dan buat jatuh hari kami. Mana tuan-tuan nak niat? Niat 13 tu ke hari putih ataupun niat kami? Yang mana satu tuan-tuan? Tuan-tuan bila ustaz nak tanya je tuan-tuan tunduk bawah. Tuan-tuan ni pemalu betul lah. Ya. Ya, niat hari putih. Kerana hari putih hanya sekali dalam sebulan. 13 tu sekali, 14 pun sekali, 15 sekali. Tapi hari Khamis setiap minggu ada. Jadi mana yang dia beri keutamaan? Keutamaan ialah pada 13. Dapat tak puasa sunat Khamis? Dapat. Selesai tuan-tuan. Jadi ustaz dah bagi tuan-tuan contoh untuk solat sunat dan ustaz dah bagi contoh untuk puasa. Selesailah. Ya, cukuplah tu tuan-tuan. Boleh faham ya? So boleh faham, kita masuk balik pada ayat 27. Jadi Allah kata, wahai orang beriman, ni ayat mana tadi ni? Mekah ke Madinah? Wahai orang beriman, Madinah. Ya, jangan cakap Mekah lagi. Ya, jangan kamu khianati Allah. Sebab ketika Nabi dan para sahabat nak pergi ke Mekah, Nabi bagi tahu pada sahabat, jangan pecah rahsia, jangan bagi tahu pada siapa-siapa. Ya, sebab itu banyak kali bila Nabi hantar pasukan tentera, Nabi bagi surat, tapi surat jangan buka selepas 2 hari. After 2 days baru boleh buka surat. Maknanya Nabi arahkan mereka. Nabi kata pergi menuju ke selatan. Mereka pun pergi ke selatan. Ya, ikut jalan pergi selatan. 2 hari lepas tu baru buka surat. Kerana apa? Takut pecah rahsia. Takut ada orang munafik yang dengar dan mereka bagi tahu pada musuh. Pada kabilah-kabilah Badui. Jadi 2 hari lepas tu baru buka. Bila buka baru mereka tahu, oh Nabi suruh pergi tempat ni. Tapi mereka sudah dalam perjalanan. Sebab Nabi bagi tahu, pergi ke arah selatan tapi surat jangan buka. Pergi ke utara, surat jangan buka. 2 hari baru buka. Jadi tak pecah rahsia. Ketika nak buka Mekah, ada seorang sahabat Nabi. Ya, seorang sahabat Nabi ni tuan-tuan. Ya, namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah ni sahabat yang beriman tuan-tuan. Dia orang beriman. Ya, sebab itu ayat ni kata, wahai orang-orang beriman. Termasuklah Hatib tadi. Ya. Jadi Hatib ini pernah terlibat dalam perang Badar. Allah dah ampun dosa dah tuan-tuan. Orang terlibat perang Badar, Allah ampun dosa semua. Sebab itu siapa yang tak pergi perang Badar, rugi ya amat. Mereka menyesal, mengapalah kami tak pergi. Kerana Allah telah ampunkan dosa semua tu. Ya, 305 orang yang terlibat dalam perang Badar, semua Allah ampun dosa. Asalnya 313. Tetapi 8 orang dikecualikan. Asal 313. Lepas tu 8 orang Nabi bagi pengecualian. Ya, antaranya Saidina Osman. Kalau tuan-tuan tengok senarai perang Badar, tentera Badar, nama Osman tak ada. Osman tu kan menantu Nabi kan? Osman menantu Nabi kan? Osman kahwin dengan siapa anak Nabi? Tuan-tuan, anak Nabi yang kahwin dengan Osman, siapa nama dia? Kalau ustaz tanya Saidina Ali kahwin dengan siapa, semua orang boleh jawab Fatimah lah. Tapi kalau tanya Osman, tuan-tuan jangan tanya kawan. Tak dibenarkan tanya kawan, sendiri jawab tuan-tuan. Ya, siapakah anak Nabi yang berkahwin dengan Osman? Siapa nama dia? Tuan-tuan, anak Nabi ni jangan main-main ya. Tuan-tuan anak Perdana Menteri, tuan-tuan ingat. Anak Menteri ingat ya. Anak penyanyi ingat ya. Anak Nabi tak ingat, malu tuan-tuan. Kalau ada malaikat, kalaulah malaikat tu boleh ketawakan kita, lama diketawakan tuan-tuan. Tapi malaikat bukan sifat dia macam tu. Bukan mentertawakan orang.
Siapa kan nama anak Nabi tu? Tak dengar? Siapa nama dia? Tak dengar? Ruqayyah. Bukan Ruqyah. Kalau Ruqyah penari kebret tuan-tuan. Ini Ruqayyah. Ruqayyah betul ya. Ruqayyah. Ruqayyah ni anak Nabi nombor berapa? Anak perempuan yang ke berapa? Anak sulung ke bukan? Tuan-tuan dah tak ingat dah. Muslimat di belakang mungkin jawab tapi tak dengar kan, sebab mereka duduk dalam betul lah. Ya, dalam kurungan ya. So tak boleh tak tahu. Anak Nabi sulung perempuan Zainab tuan-tuan. Zainab. Jadi Ruqayyah tu anak nombor 2. Ya. Jadi Ruqayyah sedang sakit tenat masa perang Badar. Ruqayyah sakit tenat. Ya. Jadi dia kena sakit cacar. Ya, sakit cacar ni adalah sakit yang belum ada vaksin pada masa tu. Zaman Nabi belum ada vaksin cacar. Sebab tu beberapa orang sahabat Nabi termasuk anak Nabi meninggal kerana sakit cacar. Ya, sakit cacar macam chicken pox tu lah. Ya, lebih hebat daripada tu lagi lah. Ya. Jadi sekarang penyakit tu tak ada apalah. Ya, macam COVID ni lah, satu hari nanti mungkin dia jadi macam tu juga. Ya, positif tapi tak ada apalah, biasa saja. Ya. Jadi kena sakit cacar. Jadi Osman, oleh kerana Osman suami, Nabi tak benarkan dia pergi. Nabi kata jaga isteri. Sebab isteri sakit, suamilah jaga. Seperti mana suami sakit kan isteri jaga. Macam tu jawapan dia. Ya? Jadi sebab tu Osman tak pergi. Tapi salah seorang yang pergi itu, Hatib bin Abi Balta'ah, dia telah buat khianat. Khianat masa bila? Masa nak buka kota Mekah. Dia telah tulis surat, dia hantar pada orang Mekah. Ya, dia hantar melalui seorang perempuan. Perempuan tu jadi penghantar mesej, jadi messenger lah. Ya, dia ambil surat tadi, dia letak dekat dia punya sanggul. Letak kat sanggul. Jadi orang tak nampak lah. Kalau dia pegang orang nampak lah kan. Ya. Jadi Jibril datang bagi tahu Nabi, ya Rasulullah, ada seorang perempuan bawa surat tu nak dihantar ke Mekah. Dalam surat tu ada cerita pasal Nabi dan para sahabat nak pergi buka Mekah. Nabi pun arahkan 3 sahabat. Ya, 2 daripadanya siapa? Ali dan juga Az-Zubair bin Al-Awwam. Ni dua-dua sepupu Nabi. Ali pun sepupu, Az-Zubair pun sepupu. Ya, ada seorang lagi. Cuma seorang lagi ulama khilaf siapa dia. Ada kata Miqdad. Ya, tapi 3 orang. Pergi cari perempuan tu, jumpa. Ya, perempuan tu masih di Madinah lagi. Ya, jadi jumpa dengan dia, tanya mana surat. Dia kata tak ada surat. Biasalah tuan-tuan. Ada tak ada. Lama-lama Ali kata, kalau kamu tak bagi surat, kami akan bogilkan kamu. Tapi ini ancaman je, bukan buat. Ancam saja. Ya. Jadi perempuan tu pun akhirnya bagi surat. Surat tu dibawa ke Nabi. Bila dibuka surat tu daripada Hatib bin Abi Balta'ah. Umar ada kat situ. Umar kata, ya Rasulullah, benarkan aku pancung ni Hatib ni. Nabi kata jangan. Kerana Hatib ahli Badar. Orang yang terlibat dalam Badar berapa orang tadi? 313 tu jumlah asal. Ya. Jangan tanya kawan, tuan-tuan. Kawan pun tak berapa tahu. Tolak 8. Ya, 313 tolak 8 305 tuan-tuan. Ya, 305 tu termasuk Hatib. Ya. Jadi Nabi kata, Umar, Hatib ni ahli Badar. Jadi kalau nama orang kat belakang Al-Badri itu maknanya Badar lah tu. Ya, yang terlibat pergi perang Badar, Al-Badri dipanggil. Ya, ramailah Al-Badri ni, ya. Abu Bakar Al-Badri, Umar Al-Badri, ya. Sayyidina Ali Al-Badri. Osman bukan, sebab Osman tak pergi pasal isteri dia sakit. Ya, dan isteri dia meninggal. Meninggal nanti ketika peperangan sudah tamat, Nabi hantar sahabat 2 orang, Zaid bin Harisah, ya. Dengan Abdullah bin Rawahah untuk balik dulu. Nabi tak balik lagi. Lepas perang Nabi akan tunggu paling kurang 3 hari dekat tempat tu. Takut musuh buat counter attack. Ya, counter attack ni bahaya tuan-tuan. Jadi Nabi tunggu lagi dekat Badar. Tapi 2 orang sahabat dihantar balik untuk bagi tahu kepada orang Mekah, orang Madinah, Islam dah menang. Ya, pada masa mereka sampai itulah, ya, Ruqayyah meninggal dunia. Meninggal isteri pada Osman tadi. Ya, kata Usamah bin Zaid, pada masa kami mendengar berita, ya, kemenangan tentera Islam, kami sedang meratakan kubur Ruqayyah. Ruqayyah meninggal Ruqayyah. Nabi tak sempat jumpa lah. Nabi tak semayangkan jenazah dia, tak, sebab Nabi masih di Badar lagi. Ya, jadi Osman, ya, yang begitu panggil, yang berada di sisi Ruqayyah. Jadi setelah Ruqayyah meninggal, nanti Osman dikahwinkan dengan adik pada Ruqayyah tu. Ya, Ruqayyah meninggal dah.
adik pada Ruqayyah. Dah tentulah bukan Fatimah, dah tentulah bukan Zainab kan. Seorang lagi, siapa nama dia? Syekh, siapa nama Syekh? Betulkan balik. Ya. Anak pada Nabi juga, 4 orang anak perempuan Nabi. Nombor 1 Zainab, nombor 2 Ruqayyah, nombor 4 ialah siapa tadi? Fatimah. Nombor 3 Syekh nak jawab soalan? Dah buka emas tu? Oh tak jadi. Nombor 3 siapa? Ummu Kulsum. Ummu Kulsum. Ya, Ummu Kulsum. Itu nombor 3. Itu yang kahwin dengan Sayyidina Osman. Sebab tu Osman dipanggil Zunurain. Lelaki yang memiliki 2 cahaya. Ya, yang dimaksudkan 2 cahaya mata Nabi. Itulah Zunurain tu tuan-tuan. Ni basic sirah. Ini sirah darjah 3 ni tuan-tuan. Yang main-main ni. Tuan-tuan kuliah maghrib tiap-tiap malam tau. Tiap-tiap malam kuliah maghrib, kuliah subuh tiap-tiap Sabtu Ahad, dan kuliah tambahan kalau ada cuti awam. Ya, ni basic sirah tuan-tuan. Ni silibus darjah 3 Jaiz, sekolah Jaiz. Tuan-tuan kena ni. Ya, tuan-tuan kena menguasailah, ya. Sebab ni basic kepada sirah Nabi. Okey ya, clear. Jadi Hatib bin Abi Balta'ah telah mengkhianati Allah dan Rasul. Kerana Nabi kata jangan pecah rahsia. Tiba-tiba dia tulis surat, dihantar. Tetapi surat tak sampai lagi. Sampai di kebun kurma, ditangkap. Ya, Nabi pun tanya, Hatib, pasal apa tulis surat hantar kepada orang Mekah? Ya, Hatib kata, ya Rasulullah, kerana aku bukan orang Mekah. Seperti mana Nabi tahu Hatib bukan orang Mekah. Nabi orang Quraisy Mekah, Bani Hashim. Ya, Sayyidina Umar, Bani Adi, Quraisy. Sayyidina Abu Bakar, Bani Taim, Quraisy. Sayyidina Osman, Bani Umayyah, Quraisy. Semua Quraisy. Hatib bukan orang Quraisy. Dia pendatang. Jadi dia kata, ya Rasulullah, keluarga saya masih ada di Mekah. Dengan sebab ya saya hantar surat ni kepada pemimpin Mekah, harapan dia ialah supaya pemimpin Mekah berterima kasih pada dia. Berterima kasihlah. Sebab itu nanti keluarga saya diselamatkan oleh pemimpin Mekah ketika baginda dan para sahabat datang menguasai Mekah. Dia punya tujuan baik, tapi caranya tak betul. Ya, maka ya Nabi kata, baca ayat tadi, wahai orang-orang beriman. Hatib tu orang beriman. La takhunullah, jangan kamu khianati Allah. Maknanya orang beriman pun boleh berkhianat tuan-tuan. Ya, jangan kata orang kafir, ya, orang beriman pun boleh. Ya, dan ayat ni ayat Madinah. Jangan khianat Allah, jangan khianat Rasul. Sebab Rasul kata jangan, dia buat juga. Wa takhunu amanatikum, jangan kamu khianat amanah yang Allah bagi pada kamu. Apa dia amanah? Apa sajalah, ya. Amanah sebagai seorang AJK masjid, amanah sebagai seorang warga negara, ya. Amanah sebagai seorang apa lagi kita kata, ya, sebagai seorang ketua keluarga, ya. Amanah sebagai seorang anak kepada mak ayah, apa saja tuan-tuan. Tak boleh, ya, kita khianati amanah tersebut, ya. Wa antum ta'lamun, sedangkan waw di situ bukan makna dan. Waw tu makna sedangkan. Antum ta'lamun, sedangkan kamu tahu. Kamu dah tahu kebenaran. Kamu dah tahu Nabi tak benarkan tulis surat hantar. Pasal apa kamu buat? Ya, ini peringatan kepada kita tuan-tuan. Sebab kita orang beriman mudah-mudahan. Ya, kita orang beriman, tapi kadang-kadang kita ada buat benda yang mengkhianati Allah dan Rasul. Kadang-kadang kita ada mengkhianati amanah yang telah diberi kepada kita tuan-tuan. Ini peringatan pada kita, bukan pada Hatib saja, ya, pada kita. Itu yang pertama, ya, selesai. Ayat yang ke-28 pula, ya. Wa'lamu, dan ketahuilah, annama, bahawasanya, amwalukum, harta benda kamu, ya. Allah gunakan perkataan jamak dekat sini, amwal. Kalau dia mufrad, singular, mal. Kalau jamak, amwal. Menunjukkan kepelbagaian. Maksudnya harta dalam bentuk duit, ringgit, ya, bentuk kenderaan, rumah, ladang, kebun, macam-macam. Itu semua amwal. Tetapi Allah kata, ketahuilah wahai manusia, wahai orang beriman, bahawasanya harta benda kamu, wa auladukum, dan anak-anak kamu. Bila disebut auladukum, ya, patutnya lelaki, tapi termasuk anak perempuan. Ya, kerana lafaz dalam Quran walaupun disebut lelaki tetapi maksudnya lelaki dan perempuan. Itu memang kaedah dia tuan-tuan. Ya, dukhulun nisa, ya, fil khitab, ya, muwajjah lizukur. Kalau sebutannya lelaki tapi masuk juga perempuan, dukhulun nisa, perempuan pun masuk sekali. Jadi kalau sebut wahai orang-orang lelaki beriman, perempuan pun masuk juga. Ya, itu memang kaedah dia. Tapi kalau Allah sebut wahai
perempuan-perempuan yang beriman contoh. Itu tak masuk lelaki, perempuan saja. Wahai isteri-isteri Nabi, tak masuk lelaki, itu perempuan saja, ya. Tapi kalau lafaz umum macam ni termasuk lelaki perempuan, ya. Jadi Allah bagi tahu bahawasanya harta benda kita ni tuan-tuan, harta benda dan anak-anak kita fitnatun. Fitnah ni bukan mengata orang. Kita orang Melayu biasa kalau fitnah aja mengata orang, bukan. Fitnah mana ujian. Ya, fitnah ni umum tuan-tuan. Dan ujian ada dua bentuk. Satu ujian kesenangan, satu ujian kesusahan. Nabi kata, aku tak bimbang kalau sahabat-sahabat aku susah, miskin, tak bimbang. Pasal mereka dah biasa diuji. Aku bimbang kalau dibuka khazanah dunia kepada umat manusia. Oh, Nabi bimbang tuan-tuan. Ya, apa kita panggil kemiskinan, kefakiran Nabi tak bimbang. Ya, walakin akhsha, tetapi aku bimbang iza busital ardu, apabila dibentang dunia. Bentang dunia ni takut tuan-tuan. Ya, dapat jawatan, dapat itu, dapat ni, bimbang, takut tuan-tuan. Pasal Nabi yang bagi tahu. Pasal orang beriman akan diuji dengan benda tu. Yang tu kita tak tahan tuan-tuan. Masa kita susah, masa kita kalah, kita tak kisah sangat. Kita boleh bertahan. Walaupun kalah kita kata, masih sembahyang 5 waktu, masih tahajud, masih baca surah Kahfi, masih berdakwah, masih. Tapi bila menang tu takut tuan-tuan. Sebab takut kita, dia apa kita panggil, disibukkan. Ya. Tuan-tuan tengok sahabat Nabi, masa peringkat awal semangat masih tinggi. Tapi apabila perang Tabuk sebagai contoh, perang Tabuk kan berlaku musim panas. Musim panas tu buah-buah sedang masak. Tuan-tuan tahu kan, musim buah biasanya musim sejuk ke musim panas? Mesti musim panas. Sebab kalau musim sejuk, korma tak mana ada korma. Korma tu hanya musim panas saja. Jadi ketika musim panas, perang Tabuk, Nabi bawa para sahabat 30,000 tuan-tuan. Perang Tabuk, Ada sahabat yang tak pergi, masih lagi turunkan buah daripada pokok. Maknanya ketika dibentangkan dunia, masa tu kita dah lalai dah tuan-tuan. Kita dah tak ingat, kita dah tak macam dulu. Ya, sembahyang duha pun 2 rakaat. Dulu masa susah tuan-tuan 8 rakaat. Ya, tahajud tak tinggal, puasa sunat. Tapi bila dah senang tuan-tuan, ini pengajaran untuk kita. Sebab ayatnya wahai orang beriman. Kita lah tuan-tuan. Kita dah mulai lalai dah. Dah ada jawatan, dah ada tu, dah ada ni, macam-macam. Jadi kita diuji dengan kesenangan pula. Ujian kesenangan tu yang payah tuan-tuan. Ustaz bukan cakap pada tuan-tuan, cakap pada diri kita secara umum. Bila diuji dengan senang, payah tuan-tuan. Sebab itu Nabi kata, aku tak bimbang kemiskinan. Wala akhsha alaikum al-faqra, aku tak bimbang kefakiran atas kamu. Tapi aku bimbang bila dibuka dunia kepada kita. Itulah bimbang tuan-tuan. Masa itulah dibimbangi. Kejatuhan Melaka sama tuan-tuan. Kejatuhan Melaka, kejatuhan Cordoba, kejatuhan Granada, kejatuhan negara-negara umat Islam ni termasuk Turki Osmaniyah tu jatuh ketika orang Islam sedang berada di kemuncak. Tu cerita dia. Tapi masa kita susah, kita boleh bertahan. Jadi ini ujian bagi kita tuan-tuan. Kena jaga-jaga sambil kita memperingati kita dan sahabat-sahabat seperjuangan kita. Jadi oleh kerana dia fitnah, wa annallaha indahu ajrun azim. Bukan tak boleh ambil, boleh. Sebab kalau orang beriman tak pegang jawatan, nanti jawatan tu jatuh pada orang jahat. Contoh macam kita kata hakim mahkamah, ramai orang tanya. Dia kata, macam mana ustaz, saya ni dapat jadi hakim, jadi magistrate, jadi tu jadi ni. Ustaz kata ambil lah. Sebab kalau orang beriman yang sembahyang tak pegang jawatan tersebut, walaupun kita tahulah undang-undang yang ada tu tidak seperti mana undang-undang Islam yang sepatutnya lah. Sikit-sikit ada tuan-tuan. Kalau orang beriman tak jadi hakim mahkamah, nanti orang jahat jadi hakim. Orang jahat tu yang boleh dibeli tuan-tuan. Yang boleh dibeli, yang boleh dirasuah, dia akan pegang jawatan, lagi susah. Sebab tu Nabi sebut dalam kitab Bulughul Maram, hadis yang sahih, Nabi kata apa? Qadiyani finnar, qadin fil jannah. Seorang hakim duduk dalam syurga, qadiyani, tapi 2 lagi duduk dalam neraka. Sebab apa tuan-tuan? Sebab boleh dibeli. Boleh diancam dan sebagainya. Sebab itu, tuan-tuan tengok Imam Abu Hanifah ketika dilantik menjadi ketua qadi. Imam Abu Hanifah tuan-tuan dilantik oleh kerajaan pada masa itu untuk jadi apa tuan-tuan? Kerajaan Abbasiyah, untuk jadi ketua hakim. Ketua hakim, kita panggil Chief Justice. Imam Abu Hanifah tak nak tuan-tuan.
ditangkap Imam Abu Hanifah, ya, dipenjarakan dan dijatuhkan hukuman sebat. Bukan sebab dia merompak, bukan sebab dia rasuah, dah, kerana menolak jawatan. Dan kita tahu akhirnya membawa kepada kematian Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah tuan-tuan disebat, ya, dimasukkan dalam penjara. Imam Ahmad bin Hanbal sama tuan-tuan. Al-Imam Syafi'i pun kena juga, ya, kerana dituduh nak memberontak, nak jatuhkan Khalifah Harun Ar-Rasyid. Tuan-tuan baca sejarah tuan-tuan. Sejarah Islam ni cukup untuk mengajar kita tentang kehidupan sekarang tuan-tuan. Sejarah ni, ya, tapi baca sejarah yang betul lah. Jangan baca sejarah yang orang putih tulis, ya. Baca Google boleh tuan-tuan, tapi kadang-kadang Google ni dia tokok tambah. Ada banyak benda-benda yang tak sahih, ya. Dia masukkan maklumat-maklumat yang tak betul. Itu yang bimbang tu. Kena baca daripada para ulama Islam tulis, ya, walaupun dalam bahasa Melayu tak apa tuan-tuan, ya. Jadi semua ni fitnah, dan Allah bagi tahu wa annallah, dan bahawasanya Allah indahu, di sisinya, ajrun azim, ya, balasan yang besar. Jangan bimbang tuan-tuan. Kalau di dunia kita tak dapat, jangan bimbang, di akhirat akan dapat. Tapi kalau kita dapat di dunia, berhati-hati kerana ia menjadi fitnah. Kalau kita tak jaga betul-betul, rugi kita. Dan Allah bagi tahu, ya, balasan di sisi Allah di akhirat besok ajrun azim, balasan yang besar. Jadi kena hati-hati tuan-tuan, ya. Ayat yang ketiga, ya ayyuhallazina amanu, sekali lagi, ayat ayyuhallazina amanu ni ayat Mekah ke Madinah tuan-tuan? Mekah ke Madinah? Madinah. Kalau yang Mekah tadi, wahai manusia, ya ayuhan nas, ya bani Adam, wahai anak Adam, tu Mekah. Wahai bani Israel, Madinah. Wahai orang beriman, Madinah. Wahai orang munafik, Madinah. Ya, macam tu dia punya cara nak menentukan. Jadi Allah kata, wahai orang beriman, in tattaqullah, jika kamu takwa kepada Allah, jika kamu takut kepada Allah, jika kamu berhati-hati dalam melaksanakan tugasan dan tanggungjawab kamu, yaj'al lakum furqana, Allah akan jadikan bagi kamu furqan, kemampuan untuk membezakan di antara yang hak dan yang batil. Furqan, sebab tu antara nama lain bagi Quran adalah Al-Furqan, ya. Quran ni An-Nur, Az-Zikru, ya, Al-Furqan, tu nama-nama Quran, ya, sebagai peringatan, sebagai cahaya, ya, dan sebagai pembeza antara hak dan batil, antara yang benar dan yang salah, ya. Jadi siapa yang beriman, kalau dia bertakwa, kita lah tuan-tuan, ya, maka Allah akan jadikan kita kemampuan untuk membezakan mana yang betul, mana yang salah. Bila kita nampak sesuatu perkara, kita boleh bezakan tuan-tuan. Sebab ramai orang tak boleh beza. Sembahyang 5 waktu, puasa bulan Ramadan, sembahyang sunat, sembahyang tahajud, ya, puasa Isnin Khamis dan sebagainya, tapi banyak benda di hadapan dia tak dapat beza tuan-tuan. Dia tak dapat beza mana betul, mana salah, ya. Bab ibadah tu dibuat betul, tapi pembeza. Sebab tu kan kita doa, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah, ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar tu sebagai benar, yang salah sebagai salah. Sebab apa tuan-tuan, ya, sebab bimbang takut kita tak dapat beza, ya. Masuk waktu, kita bagi laluan azan, ya, insya-Allah kita sambunglah, kita baca hajat yang sama tuan-tuan, ya, insya-Allah, ya. Kita berhenti dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala Allahumma rabb hadhihi sayyidina Muhammadan wa sallallahu alaihi wasallam. Maka la tukhlifu mi'ad. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ma taufiqi illa billah. Jadi kalau kita bertakwa kepada Allah, ya. Takwa ni asas saja tuan-tuan. Takwa ni makna buat apa yang disuruh, tinggal apa yang dilarang. Tu minimum, ya. Minimum apa ni, syarat minimum, ya, ataupun minimum requirement untuk kita mencapai tahap takwa. Apa Allah suruh kita buat, apa Allah larang kita tinggal. Jadi apabila kita buat benda begitu, maka Allah akan bagi kita furqana, kemampuan untuk membezakan antara hak dan yang batil, ya. Kalau tidak kita tak tahu tuan-tuan. Kalau tanpa petunjuk hidayah Allah tak dapat. Kemudian apa Allah janji lagi, wa yukaffir ankum sayiatikum, wa yukaffir, dan Allah akan hapuskan, ya, ankum daripada kamu sayiatikum, kesalahan-kesalahan kamu. Ya, ni semua cerita tentang sahabat-sahabat Nabi di Madinah tuan-tuan. Ya, tadi Ustaz sebut tentang siapa? Ya, tentang apa ni, Hatib bin Abi Balta'ah, ya. Ayat tu pun kalau tuan-tuan tengok dalam tafsir ada cerita Abu Lubabah sama juga. Ya, cuma ringkas, ya, ada orang tanya Abu Lubabah, memang betul tuan-tuan. Kalau nak tengok ayat tadi 27 memang, ya, dari segi tafsiran dia, ya, kita tengok cerita tu cerita Abu Lubabah. Abu Lubabah ni orang yang ikat dia punya badan dia di tiang masjid dalam raudhah tu. Kalau tuan-tuan masuk dalam raudhah, ya, tuan-tuan dongak sikit, dekat atas tu ada tulis, ya, Ustuanah At-Taubah. Ustuanah tu maknanya tiang, ya, ada tulis Ustuanah At-Taubah ataupun Ustuanah Abi Lubabah. Abi Lubabah tu seorang sahabat Nabi yang Nabi suruh dia pergi kutip zakat, ya. Bertemu pula dengan apa ni, Bani Quraizah ni orang Yahudi, ya. Tetapi dia telah buat silap.
dia telah mengkhianati Allah dan Rasul. Ya, kemudian dia bila dia tahu dia buat salah, ya, dia tak nak makan, tak nak minum, tak nak, diikat badan dia dekat tiang masjid dalam kawasan Raudah. Ya, daripada salah satu tiang tu tuan-tuan boleh tengok dia tulis tu tiang Abi Lubabah. Cuma dia tak tulislah tiang bahasa Melayu. Ya, bahasa Arab dia ustuwanah. Ustuwanah tu makna tiang. Ya, tiang Abi Lubabah atau disebut tiang taubat. Diikat badan dia. Ketika masuk waktu solat, isteri dia akan datang buka ikatan, dia nak solat. Selepas daripada habis solat, ikat balik. Ya, sampai akhirnya dia pengsan, tuan-tuan, tak makan, tak minum sampai peringkat begitu. Sebab dia tahu dia dah buat silap. Kita kalau buat silap macam mana, tuan-tuan? Sahabat Nabi ikat badan, ya, dekat masjid. Ya, kita Ustaz tak pernah lagi datang masjid Kota Damansara tengok ada orang ikat badan, tak pernah nampak lagi, tuan-tuan. Ya, yang ikat perut ada, ikat badan tak pernah nampak lagi. Ya, jadi Abu Lubabah buat salah. Dan akhirnya Allah ampunkan dosa dia. Kita tahu Abu Lubabah salah seorang sahabat besar orang Madinah, ya, orang Ansar, tuan-tuan. Itu panjang cerita. Ini semua cerita Madinah ni, bukan cerita Mekah. Ya. Okey, kita sambung lagi. Bagi orang yang dia bertakwa, Allah bagi dia kemampuan untuk membezakan hak dan batil. Allah akan hapuskan, ya, dosa-dosa dia, kesalahan dia, wa yaghfir lakum, dan Allah ampunkan dosa-dosa dia. Wallahu zul fadlil azim. Dan ingatlah bahawasanya Allah itu pemilik al-fadl. Fadl maknanya kurniaan, al-azim yang besar. Jadi kalau kita nak kurniaan yang besar, Allah lah boleh bagi, tuan-tuan. Orang lain tak boleh bagi. Ya, apa kita panggil sultan dan agung boleh bagi gelaran, betul. Ya, tapi kurniaan yang paling besar, ya, syurga lah, ya, itu yang boleh bagi Allah saja, orang lain tak boleh bagi. Kita pergi ayat yang seterusnya, tuan-tuan. Ya, ni cerita masa Nabi di Mekah pula. Ni ada cerita Mekah. Jadi tuan-tuan jangan pelik, walaupun surah ni surah Madinah, ya, ada berapa tadi surah yang turun kat Madinah, tuan-tuan? Ada berapa tadi surah? Berapa tadi? 86, jangan lupa. Yang di Mekah 28, okeylah tu. Ya, kalau 2-3 kali dah jawab tu, okeylah tu. Ya, tapi macam biasalah, akan datang ustaz kena ingatkan baliklah. Tu memang biasa, tuan-tuan. Masjid lain pun situ juga. Bukan masjid sini saja, ya. Tempat lain pun sama, ya. Tak apa, kita ulang-ulang. Ya, tuan-tuan ingat aja 286 ayat surah Al-Baqarah, kan? Haji, ya. 286 jumlah ayat dalam surah Al-Baqarah. 28 yang pertama tu jumlah surah Mekah ke Madinah? Ya, 28 tu Madinah lah. 28 Mekah 86. Kan Mekah lagi banyak daripada Madinah, dah lupa dah. Ya, surah Mekah yang paling banyak, kan? Sebab Mekah 13 tahun dan surah dia ayat dia pendek-pendek. Ya, 3 ayat dah satu surah dah. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. 3 ayat je dah satu surah. Itu yang banyak surah di Mekah tu, ya, pasal pendek-pendek. Ya, qul huwallahu ahad 4 ayat. Ya, dan ayat-ayat yang lain. Jadi kita masuk cerita Mekah. Di kalangan antara ayat-ayat dalam surah Madinah tu ada juga yang Mekah. Dia bercampur, tuan-tuan. Itu biasa. Ya, kadang-kadang kita tengok surah Al-Kahfi ni surah Mekah, tapi ada juga ayat Madinah, ada 2-3 ayat dia ada. Tapi secara umum, oleh kerana majoritinya ayat Madinah, maka surah tu surah Madinah. Walaupun ada 2-3 ayat yang daripada Mekah, tak apa, tuan-tuan. Itu biasa saja. Apa ayat dia? Wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru. Wa iz, dan ingatlah, ya, ketika mana orang-orang kafir, allazina kafaru, orang kafir. Cerita orang kafir. Cerita orang kafir biasanya duduk di Mekah. Ya, dia menyelit dekat tengah-tengah ayat Madinah tu ada ayat Mekah. Ya. Jadi orang kafir buat apa, tuan-tuan? Mereka merancang untuk tangkap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi tidak ada pelindung lagi dah. Sebelum ini Nabi dilindungi oleh Abu Talib, kan? Abu Talib apa jawatan dia masa tu? Di Mekah tu apa jawatan dia, tuan-tuan? Dia jadi apa Abu Talib ni? Ya, kalau zaman sekarang kita panggil presiden lah. Ya, tapi kalau dulu kita panggil, kalau bandar Mekah tu maknanya dia datuk bandar. Ya, datuk bandar. Datuk bandar bandar-bandar besar biasa ada datuk bandar lah. Ya, datuk bandar bahasa orang putih apa, tuan-tuan? Datuk bandar. Ya, Haji Fadil. Datuk bandar, mayor. Mayor lah, tuan-tuan. Ya. Jadi maknanya dia orang besar. Ya. Bila dia orang besar, Nabi punya dakwah orang tak berani kacau. Ya, orang tak berani kacau, macam ustaz lah, ya.
Oleh kerana bapa mertua Ustaz Datuk Bandar Shah Alam, contohlah, bukan ya, bagi contoh aja. Datuk Bandar Shah Alam ataupun apa kita panggil Datuk Bandar Kuala Lumpur, sebagai contoh ya, bapa mertua Ustaz. Jadi Ustaz nak parking ikut sukati je. Ya, Ustaz nak parking tengah jalan, Ustaz nak parking tepi jalan ya, sebab di belakang kereta Ustaz, kalau tuan-tuan tengok kat belakang kereta Ustaz tu ada tulis menantu Datuk Bandar, dah tulis itu. Ya, jadi bila pegawai penguatkuasa tengok, menantu Datuk Bandar, tak jadi taman lah tuan-tuan. Kita pakai nama dia. Ya, jadi Nabi ni sebab bapa saudara Nabi Abu Talib Datuk Bandar. Orang tak berani kacau. Walaupun mereka geram je dengan Nabi ni, tak boleh nak buat apa tuan-tuan. Sebab Abu Talib masih ada. Ketika Abu Talib meninggal, ya, orang tak berani kacau lagi. Pasal Khadijah ada lagi. Ya. Syekh Mubarak Furi dalam kitabnya Ar-Rahiqul Maktum kata, kematian Khadijah 3 hari selepas kematian Abu Talib. Itu antara pendapat yang kuat. Adalah pendapat lain, tapi itu antara pendapat yang kuat. Maknanya Abu Talib meninggal pada hujung Syakban, Khadijah meninggal awal Ramadan. Ada yang kata Abu Talib meninggal awal, kemudian Khadijah 3 hari lepas tu. Itulah tahun kesedihan Nabi. Tuan-tuan pun tahu kan? Maka orang Mekah dah mula buat jahat dah. Ya. Pada masa itulah ketika Nabi solat di hadapan Kaabah, itu yang Uqbah bin Abi Mu'aid. Uqbah bin Abi Mu'aid ni jiran Nabi. Jiran tuan-tuan. Yang buat jahat ni kadang-kadang jiran tuan-tuan. Jiran kita juga, ya. Orang Mekah lah, bukan jiran tuan-tuan, ya. Jadi dia ambil perut unta tu, unta yang disembelih, ambil letak atas badan Nabi ketika Nabi sedang solat. Nabi sedang sujud lah. Sebab masa sujud kita kan lemah kan. Sebab kalau kita berdiri, orang buat kita boleh elak tuan-tuan. Tapi masa sujud, ya, dia letak benda tu. Nabi tak bangun tuan-tuan. Sebab belakang Nabi berat. Sampai Fatimah datang dan Fatimah bersihkan sambil menangis Fatimah. Ya, sampai Nabi pujuk dia, habis solat Nabi pujuk dia. Ya, innallaha ma'ana, jangan bimbang, jangan menangis. Ya, wahai Fatimah, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Belum harinya lagi. Ya. Jadi orang kafir buat jahat dan mereka nak bunuh Nabi. Ini ayat dia tuan-tuan. Ayat yang ke-30 ni. Dan ingatlah ketika mana orang-orang kafir lius bituka, mereka nak tangkap engkau wahai Muhammad. Au yaqtuluka, ataupun mereka nak bunuh kamu. Ya. Tuan-tuan yang baru sampai ayat 30 suratul Anfal. Suratul Anfal surah 8 ayat yang ke-30 tuan-tuan. Ya, tuan-tuan tengok Quran dapat pahala tuan-tuan. Ya, dapat hadis majlis ilmu dapat dah, tengok Quran lagi pahala, tengok pula makna dia apa, lagi besar pahala tuan-tuan. Ya, liusbituka, mereka nak tangkap Nabi, memang mereka nak tangkap. Ya, au yaqtuluka, atau mereka nak bunuh engkau, mereka nak bunuh Nabi. Sebab rumah Nabi dikepung tidak kurang daripada 9 orang. Ya, Abu Jahal, yang paling sedih Abu Lahab pun ada bersama, bawa pedang tuan-tuan. Ya, kalau orang bawa pedang, ya, tak kurang daripada 9 orang keliling rumah Nabi, itu nak apa tu tuan-tuan? Ya, saja-saja nak potong janggut Nabi ke? Ya, tak, nak bunuh. Ya, liyaqtuluka, ya, liyusbituka au yaqtuluka, atau nak bunuh kamu, au yukhrijuka, ataupun nak halau engkau keluar daripada Mekah. Sebab itulah bila ayat ni tuan-tuan cerita macam ni, maka Nabi tidak ada jalan melainkan hijrah. Tuan-tuan kena ingat, Nabi dan Rasul mereka hijrah apabila dakwah tak boleh pergi dah. Ya, Nabi Ibrahim sebagai contoh. Nabi Ibrahim dakwah, ya, Nabi Ibrahim dakwah, Nabi Nuh dakwah. Kita tengok nabi-nabi ni. Sampai Nabi Ibrahim ditangkap oleh Namrud. Dijatuhkan hukuman bakar hidup-hidup. Maknanya dia memang nak bunuh dah tuan-tuan. Ya, tetapi tak berjaya, Allah selamatkan. Maksudnya Nabi Ibrahim sudah boleh keluar daripada bumi Babylon. Ya, bumi Iraq, pasal dakwah tak boleh pergi dah. Dakwah Nabi macam tu juga. Ya, walaupun Nabi ditekan, walaupun sahabat ada dibunuh sebagainya, Nabi tetap bertahan. Bila Nabi keluar, ketika mereka nak bunuh Nabi, dah tak ada jalan dah tuan-tuan. Ya, barulah Allah bagi lampu hijau untuk Nabi keluar daripada Mekah. Nak tangkap Nabi ini dalam mereka punya mesyuarat. Mesyuarat orang Mekah dibuat di Darun Nadwah. Ustaz beritahu tuan-tuan, Darun Nadwah ni tuan-tuan adalah rumah moyang Nabi. Ya, moyang Nabi. Kalau bapa Nabi Abdullah, kalau datuk Nabi Abdul Muttalib. Kalau moyang Nabi, ya, moyang Nabi yang nombor 1 siapa? Moyang Nabi Hashim. Atas pada Hashim Abdul Manaf. Atas pada Abdul Manaf, nama dia Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab. Ni Nabi, moyang Nabi nombor 3. Moyang Nabi nombor 1 Hashim. Nombor 2 Abdul Manaf. Bapa Abdul Manaf tu Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab ni gubernur tuan-tuan.
Ya, dia memang orang hebat, orang yang sangat berjasa kepada Mekah. Ya. Dan Qusay bin Kilab, beliau telah wakafkan rumah dia. Dia ada rumah, dia ada banyak tanah. Salah satu rumah tu diwakafkan jadi Dewan Undangan Negeri Mekah. Ya, Dewan Undangan Negeri macam parlimen, tapi parlimen peringkat apa nasional. Ni peringkat negeri Mekah. Ya. Rumah Qusay bin Kilab. Dekat rumah Qusay bin Kilab itulah mesyuarat orang kafir Quraisy nak bunuh Muhammad. Muhammad tu adalah siapa tuan-tuan? Muhammad tu adalah cicit, ya, cicit piut kepada Qusay bin Kilab. Ya, Qusay pun tak sangka satu hari nanti, ya, orang Mekah akan berkumpul untuk memutuskan bunuh Muhammad. Dia pun tak tahu tuan-tuan. Tapi tak ada masalah lah, ya, sebab dia hidup zaman tak ada Nabi dan Rasul, zaman fatrah. Ya, keadaan mereka tu Allah yang Maha tahu lah. Tak payah komen banyak lah tuan-tuan, ya. Tapi Allah kata wa ma kunna mu'azzibin hatta yub'asa rasulan, hatta yab'asa rasulan, ya, sehingga dilantik rasul. Maknanya kalau mereka hidup zaman tak ada rasul, zaman fatrah, tak payah tanya tuan-tuan, Allah tak azab kerana mereka duduk zaman tak ada rasul. Ya, jadi maknanya tak ada masalah lah, ya, hatta nab'asa rasulan, ya, dalam ayat tadi. Apa kita panggil? Ya, Allah kata wa ma kunna mu'azzibin, kami tidak sekali-kali akan mengazab satu kaum, hatta sehinggalah nab'asa rasulan, kami bangkitkan rasul. Jadi zaman sebelum Nabi tak ada rasul, Mekah tak ada rasul, 3000 tahun tak ada rasul. Nabi terakhir di Mekah yang jadi rasul ialah Nabi Ismail. Ya, datang dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim hantar, Nabi Ismail besar, Nabi Ismail dilantik menjadi rasul. Itu rasul terakhir. Antara Nabi Ismail dengan Nabi Muhammad hampir 3000 tahun tuan-tuan. Walaupun antara Nabi itu ada Nabi lain, ya, Nabi Isa sebagai contoh. Nabi Isa hanya 570 tahun dengan Nabi. Tetapi Nabi Isa bukan untuk orang Arab. Nabi Isa pada Bani Israel, Nabi Yahya Bani Israel, Nabi Zakaria Bani Israel, ya, Nabi Sulaiman dan Daud, semua tu Bani Israel tuan-tuan. Sebab tu orang Arab tak masuk agama Yahudi, mana ada, ya, sebab mereka khusus eksklusif untuk Bani Israel. Nabi Muhammad untuk seluruh umat. Sebab tu orang Mekah ni sesat barat tuan-tuan. Ya, jadi kalau orang tanya tentang datuk nenek Nabi dan sebagainya, tak payah bimbang kerana mereka hidup zaman fatrah. Allah tak azab orang di zaman fatrah sebab tak ada Nabi dan Rasul. Macam kita lah, ya, tempat kita katalah di hutan belantara mana tak tahu, ada orang asli yang tak pernah dengar tentang Islam, tak pernah dengar. Adakah Allah akan azab mereka bila mereka mati? Tak tuan-tuan. Sebab Allah dah bagi tahu wa ma kunna mu'azzibin, kami tidak akan azab kata Allah, hatta nab'asa rasulan, sehingga kami utus rasul. Tak ada pendakwah pergi, tak ada siapa pergi sana, dan mereka mati dalam keadaan tak kenal tauhid. Ya, Allah azab, Allah tak azab sebab Allah Maha Adil tuan-tuan. So selesailah masalah. Ya, tak payah cerita panjang-panjang kan. Sebab apa? Sebab memang mereka tak sampai seru, tak ada pendakwah datang. Samalah dengan orang-orang dulu, ya, yang hidup sebelum zaman Nabi. Nabi tak dilantik menjadi rasul lagi. Okey, jadi apa yang mereka buat sekarang? Mereka nak bunuh, ya. Itu yang keliling rumah Nabi. Pukul berapa mereka keliling rumah Nabi selepas Isyak? Ya, itu yang duduk, ya, rumah Nabi nak bunuh Nabi. Kalau Nabi keluar je nak bunuh. Kalau Nabi tak keluar, mereka akan serbu masuk rumah Nabi. Ya, itu yang akhirnya Nabi baca tu. Ayat 9 surah Yasin yang tuan-tuan baca selalu, ya, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa arshaynahum fahum la yubsirun, ayat 9. Kerana tidak kurang 9 orang, ya, orang-orang pemimpin Quraisy yang mengelilingi rumah Nabi nak bunuh, dan mereka tak berjaya tuan-tuan. Ya, Nabi keluar, dalam kitab Sirah Nurul Yakin, Nabi ambil tanah Mekah tu, ya, dekat sekitar rumah Nabi, Nabi letak pasir, Nabi letak tanah pula atas kepala tuan-tuan, nak menunjukkan mereka tak nampak. Fa'arshaynahum, kami butakan mata mereka, mana tak boleh tengok. Wahum la yubsirun, sehingga mereka tak boleh tengok. Ya, tu ayat tu, ni cerita ayat yang sama. Cuma ayat tu ketika Nabi nak keluar daripada Mekah, ya, daripada rumah Nabi. Ayat ni cerita keputusan dibuat di Dewan Undangan Negeri Mekah tuan-tuan. Ya, wayamkuruna wayamkurullah. Ini berita gembira untuk orang beriman. Apa tuan-tuan? Sebelum kita tamat. Wayamkuruna, mereka orang-orang kafir, mereka orang-orang musuh Islam, mereka merancang, ya, untuk buat benda tak elok kepada kamu. Wayamkurullah, tetapi Allah yang menggagalkan tipu daya dia. Jangan bimbang tuan-tuan. Tapi kita kena serah betul-betul pada Allah, dan kita kena memenuhi syarat. Sebab Allah akan turunkan bantuan kalau kita memenuhi syarat. Ya, orang duk tanya kan, pasal apa orang Palestin tak menang dengan lawan Yahudi? Yahudi tu memang musuh Allah. Pasal apa tak menang? Sebab belum memenuhi syarat.
Allah tak bagi kemenangan lagi tuan-tuan, sebab syarat tu belum dipenuhi. Ya, jadi kalau tuan-tuan pernah pergi Palestin, tuan-tuan tengoklah budak-budak muda tak semayang tuan-tuan, tak solat. Kita yang datang jauh-jauh ni bawa bantuan kepada orang miskin di sana, kita dalam perjalanan nak pergi masjid tu, budak-budak muda isap rokok, main muzik, mereka tak semayang tuan-tuan. Macam mana Allah nak bagi pertolongan? Tapi golongan tua orang pencen, alhamdulillah, mereka taat. Yang muda-muda ni tuan-tuan, sebab itu Yahudi dia sogok mereka dengan hiburan tuan-tuan, dengan hiburan. Sebab itu tuan-tuan kalau pergi kawasan Masjid Aqsa, tuan-tuan tengok orang tua-tua macam menggeletar badan, bukan kena Parkinson, dadah tuan-tuan. Siapa yang bagi mereka dadah? Orang Yahudi bagi mereka dadah. Mereka ni dulu pun kita tak tahu, kita bagi duit tak apalah, tak ada masalah. Tapi imam bagi tahu, imam kata ni semua geng dadah ni, saja dilepaskan kat situ tuan-tuan. Buat benda-benda tak elok. Sebab apa? Sebab itulah cara Yahudi nak mempengaruhi umat Islam. Budak muda bagi muzik, bagi hiburan sebagainya. Orang-orang yang nak kembali pada agama bagi dadah pula. Wa yamkuruna, mereka buat benda jahat, mereka buat perancangan jahat. Wa yamkurullah, tetapi Allah juga menggagalkan perancangan mereka. Wallahu khairul makirin, ketahuilah bahawasanya Allah itu sebaik-baik yang menggagalkan tipu daya. Bila kita dengar ayat 30 ni tuan, lega kita tuan-tuan. Macam mana pun orang jahat ni buat perancangan, tapi kalau kita cukup syarat untuk dibantu, jangan bimbang, Allah akan bantu. Dan bantuan Allah tu dekat. Sesungguhnya rahmatullahi qarib, bantuan Allah tu dekat tuan-tuan. Dan Allah lah yang akan menggagalkan tipu daya mereka, walaupun mereka merancang dengan sebaik mungkin. Itu jangan bimbang. Itulah yang boleh kita bincang pada hari ini tuan-tuan. Sebagai kesimpulan, kita ada 4 ayat. Kita mula dengan persoalan khianat. Ustaz simpulkan saja. Jadi orang beriman, walaupun kita beriman tuan-tuan, tetapi ujian datang dalam bentuk macam tadilah, ujian kesenangan antara. Kesenangan tu memang payah tuan-tuan. Kalau tidak takkan Nabi sebut, aku tak bimbang, wala akhsha faqra alaikum. Aku tidak bimbang kefakiran menimpa kamu. Walakinni, akan tetapi aku bimbang apabila dibuka dunia ke atas kamu. Yang tu bimbang tuan-tuan. Bila macam-macam kita dapat, yang itu bimbang. Sebab takut kita dilalaikan dengan fitnah tersebut. Wa annallaha indahu ajrun azim, ayat yang ke-28. Sesungguhnya balasan ganjaran di sisi Allah itulah yang sebaik-baiknya, yang besar. Wahai orang beriman, in tattaqullah, ayat 29. Jika kamu takwa kepada Allah, Allah jadikan kamu kemampuan untuk membezakan mana betul, mana salah. Mana betul, mana salah tuan-tuan. Sebab kadang-kadang kita ditipu tuan-tuan. Kita ditipu, benda tu salah. Tapi dipercantikkan, diperelokkan dengan kosmetik. Jadi kita nampak benda tu macam real. Tak tuan-tuan. Benda tu banyak. Sebab cerita-cerita ni adalah cerita-cerita ujian kepada orang beriman. Ni surah Madinah. Cerita ketika Islam dah menang. Islam dah menang tuan-tuan. Menang perang Badar dah menang, perang Uhud dah menang, perang Khandaq dah menang tuan-tuan. Kebanyakan perang tu dah menang. Cuma kita kata Mekah baru nak jatuh tangan umat Islam. Jadi jangan buat khianat. Jadi oleh kerana itu Allah bagi tahu bahawasanya orang yang bertakwa, Allah akan bagi dia kemampuan membezakan hak dan batil. Ayat 29. Kemudian Allah ampunkan, Allah hapuskan dosa-dosa dia. Dan ketahuilah bahawasanya kurniaan Allah itulah yang besar tuan-tuan. Allah itulah Zul Fadlil Azim. Ayat terakhir, ayat 30, cerita tentang perancangan orang-orang kafir. Ni ayat Mekah. Ayat 27 tadi Madinah, 28 Madinah, 29 Madinah. Ayat 30 tiba-tiba Mekah pula tuan-tuan. Itu biasa, Dalam satu surah ada ayat Mekah, ada Madinah. Cuma yang paling banyak ayat mana? Ayat Madinah. Maka surah tu surah Madinah. Walaupun ada ayat Mekah. Macam tu cara kita tengok. Dan Allah bagi tahu, perancangan hebat macam mana pun orang kafir, orang yang benci pada agama, orang yang memusuhi Islam, jangan bimbang. Kalau orang Islam cukup syarat, Allah akan bantu. Cuma kita ni cukup syarat ke tak tuan-tuan? Itu yang kita bimbang. Wallahu khairul makirin, dan ketahuilah Allah itu sebaik-baik yang menggagalkan perancangan orang jahat. Habislah tuan-tuan, selesailah. Mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih atas perhatian tuan-tuan. Yang baik datang pada Allah, kelemahan-kelemahan kita bersama. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Aqimus solat. Tak ada soalan ni.